لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Segala puji bagi Allah yang telah mencipta kematian dan kehidupan itu untuk menguji kamu siapakah yang akan beramalnya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Maka bersyukur kepada Allah yang izinkan kita bertemu pada malam ini di madrasah Al-Ghani yang datang pun bertemu kami dengan satu nama yaitu untuk mendidik jiwa, mendidik hati agar kita menghadap Allah nanti sebagai hamba yang terbaik. Dan baik atau tidak baik kita ini nanti ukurannya ialah amal. Yang ditimbang itu adalah amal. Sebab itu ayat yang disebutkan ulama tadi, Allah cipta kehidupan dan kematian ini untuk menguji kita, untuk dilihat siapakah paling baik amalnya. Ini ukuran baik tak baik ini bukan siapakah yang paling banyak hartanya, tidak. Bukan siapakah yang paling tinggi pangkatnya, tidak. Tetapi yang paling baik amalnya. Dan kita tahu pula bahwa amal ini tidak akan tegak kecuali ada ilmu. Sebab itu ilmu tradisi itu. Sebab itu kita tidak pernah jemu dengan tradisi ilmu, tak akan jemu. Saya sendiri tak akan jemu. Walaupun dulu jabatan saya secara resmi bersyarat diberi undang-undang UIA yang membela ilmu mendidik, tapi tidak terlibat dengan bidang keilmuan secara khusus. Ya walaupun saya sudah meletakkan jawatan dan sekarang ini tidak lagi bersyarat di universiti, tapi saya tetap akan bersama dengan disiplin ilmu, tradisi, ilmu. Sebab ilmu itu penyelamat. Man arada dunia fa'alaihi ilmi. Siapa nak dunia dengan ilmu. Wa man arada akhirah fa'alaihi ilmi. Siapa nak akhirat dengan ilmu. Wa man arada umaman fa'alaihi ilmi. Siapa nak dua-dua pun dengan ilmu juga. Sebab itu kita tidak akan jemu dengan persoalan ilmu ini. Kita akan tetap hadir kepada ilmu. Kita akan terus hidupkan majelis majelis ilmu. Kita muliakan sumber-sumber ilmu. Kita muliakan orang-orang berilmu. Kita berdamping dengan orang berilmu. Malah kita rasa bangga sebab kita dipimpin oleh orang yang berilmu. Ini beza kita di lantai dengan tempat lain. Tempat lain dipimpin oleh orang yang jahil. Kita alhamdulillah dipimpin oleh orang ilmu. Nikmat begitu. Sebab itu kita hidup dalam manusia ilmu. Ya. Kerana ilmu nanti akan membezakan antara hak dan batil. Tegak ilmu
itu sebagai satu kebenaran dan berikan kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Dan perlihatkanlah kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkan kebatilan itu. Ini mungkin dia tidak pernah berdoa. Sebab itu dia nampak yang hak, dia nampak yang batil, tapi dia tak tahu dan itu yang mana. Ada tak orang macam ini? Ada tak? Ada. Sebab itu ilmu saya tidak menjamin orang itu selamat. Ilmu tidak menjamin. Amal tidak menjamin. Berapa ramai orang yang berilmu, tetapi semakin tinggi ilmunya semakin sombong, semakin angkuh. Berapa ramai orang semakin banyak harta, semakin banyak amalnya, mana semakin takabur. Jadi ilmu dan amal tidak menjamin seorang selamat dari dunia ini. Hanya satu golongan sahaja yang selamat, yaitu al-mukhlasin, hamba yang ikhlas. Apabila iblis diusir daripada surga, maka dia berikrar kepada Tuhan, ya Allah, demikian benar-benar ajma'in, aku akan sesatkan Bani Adam, illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba yang ikhlas. Orang ikhlas tidak mungkin terperangkap dengan iblis. Orang yang ikhlas tidak akan terperangkap dengan dunia, sebab amalnya bukan untuk dunia, amalnya untuk akhirat. Nampak? Selamat kan? Selamat ya. Jadi iblis di mana umpan dunia. Apa dia umpan dunia? Harta, pangkat, lasso, nama, restoran. Ini umpan iblis. Orang ikhlas tidak termakan umpan iblis sebab dia beramal bukan untuk dunia, dia beramal untuk akhirat. Itu yang buat selamat. Saudara sekalian, sambil kita ada ilmu, kita ada amal kita, nah, kita ikhlas. Ikhlas maknanya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La tasawwara wa ibadu lillahi Tuhan Allah Tuhan semesta alam. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya. Itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang Islam. Ikhlas itu maknanya tidak menyekutukan Allah. Ikhlas itu maknanya buat sesuatu hanya kerana Allah. Itu ikhlas. Alhamdulillah, ini tradisinya dan memang suka untuk memberikannya. Semoga manusia sekalian seperti ini dapat terus memberikan hati dan jiwa kita. Ilmu juga, amal juga, tapi ikhlas ini siapa tanya kepada madrasah ini, terima kasih kepada rekan-rekan di madrasah ini jemput saya, dan terima kasih kepada Wasofi yang tidak pernah cemburu yang untuk mengatur program-program saya. Ya, saya sudah sepuluh dengan beliau, buatlah. Saya sudah infakkan diri saya ini untuk pelanggan. Ya, tiap bulan Sabtu yang pertama, Sabtu Ahad yang pertama akan mengambil buatlah bersama. Alhamdulillah saya datang kembali dan bersama kita di sini. Untuk apa? Untuk memperhatikan kita berdoa Allah. Hamba yang baik. Hamba yang baik itu adalah amal dan amal itu berbeda dengan ilmu. Mana sekali saudara saya tengok anak-anak ini ya, seolah-olah Allah sudah mencabut keberkatan ilmu
ilmu, sehingga ilmu banyak. Tapi seolah-olah kita masih hidup dalam kegelapan. Kalau ilmu itu dianggap sebagai pelita, ya dulu pernah dengar ya macam ya, ilmu pelita hidup, ilmu sumber hidup, ilmu obor hidup, ilmu itu cahaya, al-ilmu nurun. Tapi kalau ilmu banyak di negara kita ini, dalam atas negara kita ini, saya perhatikan seolah kita masih hidup dalam kegelapan. Rakyat meraba-raba mana yang benar, mana yang salah, mana yang betul, mana yang tidak betul, mana yang hak, mana yang batil. Kita hidup dalam meraba-raba. Ya, betul. Saya bukan seluruh saya bukan. Kenapa? Apakah Allah telah mencabut keberkatan ilmu itu hingga ilmu itu tidak lagi dapat membedakan antara hak dan batil? Apakah orang ilmu Indonesia? Apakah kurang orang-orang yang sarjana yang intelek, yang bijak, cendekiawan yang hebat, profesor? Apakah kurang Indonesia? Sehingga kita melihat masalah yang timbul hari ini tak ada penyelesaian. Masalah rasuah tak ada penyelesaian. Masalah penipuan, masalah penyelesaian, masalah kezaliman, pengkhianatan, macam tak ada penyelesaian. Walhal kalau dibariskan profesor di universiti kita ini, ada 10 kilometer benar. Punya ramai profesor di universiti Indonesia. Tapi rakyat dalam kegelapan. Rakyat macam meraba-raba, mana yang benar, mana yang salah. Rakyat confused, rakyat jadi bingung. Kenapa? Saya khawatir Allah telah mencabut seorang ilmu utama. Dan mana dia? Kalau ustaz-ustaz semua sepakat mengatakan rasuah itu haram, kamu pulang kita kan? Tapi kita itu rasuah. Ada seorang ustaz, Imam As-Sa'di, digelar imam 20%. Dengar cerita imam 20%. Saya dapat maklumat daripada orang kaum Firdaus nak pergi kuliah lagi setengah jam pun tak boleh. Tak boleh nak tunggu, tak boleh nak tunggu. Setengah jam dia bagi salah baca ayat hadis. Lepas tu tak boleh buat muka orang boleh macam tu orang boleh pun. Okey betul, saya kerja. Assalamualaikum. Tak boleh nak kerja, tak boleh nak tunggu. Kenapa?
membesarkan antara hak dan batil. Maka Allah mencabut kemerdekaan negara ini. Tak ada keamanan, banyak pencuri, banyak saksi, banyak penyamar, banyak penyawa. Kes buruk sekarang ni macam kes satu ni. Lepas dulu sana, ya Allah. Kenapa ini begitu? Kesambung di Johor yang wujudnya satu dengan skandal macam-macam geng. Jadi kalau ada lompatnya merombol istri suami rombol kasih berlaku ambil cara itu. Kita yang bekerja siang malam, kita bekerja keras cari duit. Hidup nak aman, nak tenteram, nak hari tak ada ketenteraman. Alhamdulillah di Kelantan jenayah indeks paling rendah. Alhamdulillah. Paling rendah di Kelantan ini. Negeri lain. Sehingga di Morocco ada satu persatuan Cina yang begitu concern, begitu takut dengan tren yang berlaku hari ini sebab indeks jenayah meningkat, bukan lagi begini, menegak dalam 4 bulan, 5 bulan terakhir ini menegak. Mereka buat perhubungan, mereka jemput wakil kementerian dan wakil polis hukum menceritakan apa masalah sebenarnya. Kita cari duit, bina rumah untuk kita rasa aman, rasa tenteram rumah kita, tapi hidup tak aman. Penyamun banyak, perokok banyak. Kita aman anak kita tak keluar rumah pun kita rasa risau. Kita nak pergi serang-serang pun rasa risau. Kenapa? Saya khawatir Allah akan mencabut kemerdekaan. Bila kita baca ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya akan membuka pintu keberkahan di langit dan di bumi. Walakin kadzabu, mereka mendusta, mereka menipu, mereka kufur, mereka orang. Fa'afna bima kanu yaksibun. Lantas kami hukum mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Saya cukup aneh. Semalam saya di Kuala Terengganu di Merak, 1 hari dari Jumat sampai malam. Mereka dari mana? Mereka malam dengan cuaca yang cukup panas luar biasa. Ya. Hasil laut tak ada, hasil darat tak ada. Saya pun kata ini Allah cabut keberkatan. Allah cabut keberkatan di laut hingga hasil laut tak ada. Nelayan tak ada ikan. 1 hari musim, 1 hari kan ikan. 5-6 ekor katanya. Saya pernah beli serati. Bukan serati Merak. Yang bertanam, yang bercocok tanam, buah-buah tak ada lagi. Dah bulan 7 hari. Durian ke mana, nangis ke mana, bubur, apa pun tak ada lagi. Dulu kalau bulan 7 pergi Terengganu, pergi Kelantan, tepi jalan ni kurang buah. Kalau saya balik KL pun boleh ke buah. Jalan kosong.
lepas ada sekeping gambar keluar dalam pencerahan. Bila keluar gambar itu, lawyer pakat tutup. Jangan sebut gambar. Tak relevan. Lawyer setengah mati dengan pendakwa yang setengah mati. Semua pakat nak tutup kes gambar. Tapi Allah Maha Kuasa. Akhirnya Karl Marx dapat juga peluang untuk bertanya dalam gambar itu. Maka sekeping gambar itu disahkan oleh saksi penting dalam pembicaraan bahwa ada 3 orang dalam gambar itu duduk semeja sedang makan. Mereka adalah Al-Tamtuya, Rasa Al-Hidayah, dan Najib Tun Razak. Apa maknanya? Maknanya Najib penipu, Najib pembohong. Saya kena sebut ini di rumah Allah. Saya kena sebut sebab dia pemimpin kita. Kalau dia orang kecil saya sebut dia pemimpin kita. Inilah puncak-puncak hilang keberadaan kita, saudara-saudara. Pernah kita bekerja, kita didik anak kita di sekolah. Antar sekolah terbaik mana? Apa jadi pada anak kita? Disiplin sekolah hari ini bukan lagi melibatkan conteng, konteng, bukan lagi hanya setakat curi, begaduh. Jenayah di sekolah hari ini, masa disiplin sekolah hari ini melibatkan bunuh, rogol, budak 11 tahun, rogol budak 10 tahun. Apa benda ni? Dia faham ke mana benda tu? Dicabut keberkatan, saudara. Sebab tu kita sebut ini. Dan apa maknanya? Orang ini kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak bermaruah, orang-orang yang tidak punya integriti. Hijau. Dia buat istihad yang besar-besar. Saya tidak kenal Al-Tamtuya, saya tidak pernah berjumpa dengan Al-Tamtuya. Dia maka juak-juaknya, burka-burkanya itu pergi jaja benda ni ke seluruh pelosok kampung di Hijau. Bagi tahu dengan pakcik-pakcik penghuni di Hijau. Ni dia, Najib bersumpah dengan Al-Quran. Dia tak kenal Al-Tamtuya. Oh, pakcik-pakcik itu tak sungguh makan. Tak sungguh Anwar Ibrahim tuduh Najib terlibat dengan Al-Tamtuya. Dia bersumpah dengan Allah. Najib bersumpah dengan nama Allah. Orangnya dia tidak pernah jumpa dengan Al-Tamtuya. Dari Allah Akbar, Allah Maha Besar. Keluar sekeping gambar. Confirm mereka sedang duduk semeja makan. Di mana? Di Paris. Itu baru sekeping gambar. Ada berapa gambar lagi yang tak keluar? Yang tak digambar? Paham ke tak paham kan? Yang orang itu jangan buat. Saya nak kaitkan dengan isu keberkatan. Betapa kita nak jadi manusia baik. Kita nak menghadap Allah sebagai hamba yang terbaik. Kita nak beramal dengan ikhlas nak jadi orang yang terbaik. Tapi kalau ini bentuk pemimpin kita dengan boleh jadi baik. Boleh jadi baik. Anak kita boleh jadi baik. Tak boleh, saudara. Tak boleh. Sebab tu saya tak kira siang malam bagi petang saya tak peduli. Saya kena bergerak, saya kena bekerja. Pastikan rakyat faham isu ini. Dan saya tak perlu cakap di mana pun sekarang ini. Satu pejabat jemput saya, pejabat bank Simpanan Nasional. Pergi. Saya nak cakap. Bismillah. Dapat mikrofon, lepas berzikir mengajak ada. Dalam hati saya tak panggil lagi itu, tak apa. Keluar tempat saya menyelamatkan. Bulan depan, panggil lagi. Okey.
Najib yang bunuh, Azilah yang bunuh. Kan ada surat Abbas sebut begitu paham. Siapa bunuh tentu ya? Azilah. Okeylah, baiklah. Kalau betul ada bukti Azilah bunuh, Azilah lah bunuh. Tapi saya dah tahu. Apa pasal Azilah bunuh tentu ya? Gamu apa? Apa sebab yang Azilah nak bunuh tentu ya? Apa kepentingan dia? Baca tentu ya. Azilah hanya bunuh tentu ya. Sekiranya disuruh atau diminta. Siapa suruh? Siapa orang? Razak Baginda ke? Allah. Apa pula kepentingan Razak Baginda? Isteri Razak Baginda dah sebut terang-terang di mahkamah. Suami saya tak bunuh Altan Tuya sebab suami saya tak ada cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Isteri Razak Baginda. Apa makna kata-kata ini? Maknanya ada suami orang yang punya cita-cita untuk jadi PM yang bunuh. Siapa lagi orang yang bercita-cita jadi PM? Razak kan ada Razak. Saya minta Indonesia. Kita ada rule of law, kita ada undang-undang negara ini, negara undang-undang rimba. Saya nak siasat. Dan biarlah hakimnya telus, biarlah lawyer kita diberikan peluang. Ini baru tubik gambar keping, kelang kabut, tutup, tak relevan gambar, nak sorok gambar. Apa rakyat perlu tahu apa yang berlaku. Dan sekarang rakyat tahu Najib bohong. Apa maknanya Najib bohong? Apa maknanya? Faham tak apa ni? Faham apa? Maknanya Najib kena letak jawatan. Tuhnya dia tak layak pemimpin. Dan saya tidak layak pemimpin oleh ibu bohong macam ini. Saya tak baik sangat Najib. Tapi biarlah diri saya itu baik. Macam orang barat kan? Orang barat ni baik kan? Orang siap ni baik kan? Allah dengan asbah, ya dengan judi, dengan arak, dengan zina. Tapi dalam memilih pemimpin, dia akan pastikan dia pilih pemimpin yang paling baik. Kalau saya jawab seberang ayat baik orang siap. Kenapa orang siap? Semayang ke dia? Dia haji ke dia? Jom. Puasa ke dia? Jom. Pergi Makassar bukan kuliah ini ada. Jom. Ambil pemimpin dia. Wassalam. Rakyat bangkit hukum pemimpin itu. Bukan sekadar hukum. Usir halau keluar dari negeri kalian. Oh, hebat. Dalam Indonesia. Sembahyang kuat. Ngaji kuat. Madrasah ada. Kuliah lagi. Oh, cukup. Umrah tiap tahun. Tapi pemimpin dia dah swasta. Oh. Pemimpin bohong. Pemimpin yang berobor. Ada tak pemimpin kita berobor? Ada tak? Ada nak cerita tak? Di mana tu? Di mana tu? Kan? Bukan saya kira, bukan saya berbuka cerita. Benda yang semua orang tahu. Dia robor. Udah berumur. Ada apa tindakan pada perobor ni? Aduh. Kita ni pemimpin kita ni macam mana? Kita ni macam mana? Kalau kes Najib ini berlaku di barat, apa dia jadi? Apa yang dia? Letak jawab pedah. Tak payah pada itu diri-diri lah. Letak jawatan. Kalau kes Najib ini berlaku di Jepun, apa jadi? Bunuh diri. Harap diri. Salah. Kenapa? Tebus Allah. Di Jepun bunuh diri tidak
satu kesalahan. Mana di Jepun bunuh diri dianggap mulia sekiranya tujuannya untuk menebus nyawa. Pemimpin didapati rasuah, terbukti rasuah. Ada dua pilihan, penjara atau bunuh diri. Kebanyakannya akan pilih bunuh diri, sebab penjara 50 tahun. Di Jepun hukum penjara kalau rasuah 50 tahun. Kalau rekor dah 60 campur 50, tak keluar saya. Keluar banyak. Sebab tu dia pilih jalan bunuh diri dan dia pilih. Jepun sesuai. Oh, Jepun agama Shinto, sembah matahari. Orang sembah matahari pun tahu malu dia. Tiba-tiba yang khabar ini. Allah. Terus tak terus? Terus tak? Siapa yang terus? Bukan matahari yang terus. Siapa terus? Pemimpin lagi. Ya, siapa terus? Kita terus. Kita ni rakyat ni terus. Kita terus. Tak kira lah siapa pun. Kita terus. Sebab kita tak ada tanda-tanda apa-apa. Relax je. Macam tak ada guna je. Marah ke tak marah ni? Lagi marah tak marah? Kalau abang tak sebut dalam kuliah ni, buat tak tahu je. Betul tak? Tak kisah kalau tak, dia buat, lebih aku boleh makan. Tak betul? Boleh makan. Saya lawan pada dia makan aku. Ini yang kita kata soal manual diri, soal harga diri. Dia panggil dalam bahasa modernnya integriti. Integriti. Ya, saya boleh satu-satunya negara di dunia ini ada Institute of Integrity.
inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bak sembahyang yang jadi paling kemah. Sembahyang orang lain banding dengan orang masalah lain. Orang lain paling kemah saya. Oh, baru tak boleh kalau cari kain, kalau mandi dulu, nak sembahyang kan? Kenapa sembahyang? Tak mandi lagi. Padahal dulu dia semua. Hanya orang yang kerja tarik bak besi, angkat batu tinggi dan nak sembahyang? Kotor apa? Mana? Bukan lagi. Tapi orang lain cara suku bapak. Oh, kena ada kain, kena mandi dulu, kena uji madrasah, kena ada tingkat sembahyang. Hebat. Tapi seolah-olah kita ni hanya menggunakan aspek teknikal sembahyang itu. Falsafahnya tak ada. Mungkin guru-guru kita, otak-otak yang ada sembahyang ni hanya menekankan soal teknikal. Nak sembahyang kena gini, kena gini, kena gini, kena gini. Tapi falsafah sebenarnya ada. Kalau semua guru-guru, ustaz-ustaz yang mengajar sembahyang sejak kita kecil sampai sekarang ini mengatakan orang sembahyang tak boleh mencuri, orang sembahyang tak boleh membohong, orang sembahyang tak rasuah, orang sembahyang tak zalim, orang sembahyang tak. Alhamdulillah. Tapi yang tak berlaku. Sebab tu kita ni sembahyang kuat. Imam sembahyang. Ini kan menjadi imam. Tak imam. Bukan menjadi kan. Nama dia jin. Orang nama jin kafir. Ini Islam. Tak tahu. Ini dia dengar. Tapi kalah. Asal usul dari mana? Tak tahu. Katanya Perancis. Ada kata Belgium. Ada kata Portugis. Ada kata Cina. Tak. Kita nak pilih bini. Baik. Tengok pak kan. Cantik. Kaya. Keturunan. Dan agama. Dari empat-empat ini yang kita pilih yang beragama Islam. Ambil pilih. Cantik. Mata saya lah. Mata saya tak tahu. Mata kopi tak tahu lah. Mata saya cantik. Kaya tak tahu lah harganya. Keturunan tak tahu dari mana. Agama tak tahu agama apa. Rendah ni. Turun bangga je lebih main. Ini pemimpin kita ni. Sebab kita menikah hari Sabtu. Hari Ahad bulan Al-Quran. Banjir besar tahun. Dalam masa setengah jam air naik sampai ke dalam. Setengah jam kedai tak sembah apa-apa. Dia dapat air naik. Air datang. Kemar. Ini cerita kedai-kedai jalan Lampu Merah. Tak sembah apa-apa. Habis kereta. Habis. Oh, cepat-cepat TV pun kabarlah. Inilah hujan yang paling lebat dalam masa 50 tahun. Oh, tak. Nak kabar lagi itu. Ini raya pun. Oh, kadal. Hujan lebat. Sejak 50 tahun ni mana lebat ni? Mantuk lah. Tak boleh. Ada. Hari-hari hujan mereka. Tapi sebab hari itu, dia cuci semalam. Dia baru nikah. Saya bercakap tentang itu. Ini pemimpin kita. Dan kita berhak tahu. Siapa isteri dia ni? Apa satu orang ini? Apa berdua orang itu? Allah. Allah cabut keberkatan. Dan saya paling takut. Allah cabut keberkatan diri kita. Para suami, istri, anak-anak. Hingga anak yang kita harapkan untuk menjadi qurrata a'yun, penawar hati kita. Tak tahu hari. Anak yang diharapkan menjadi sumber kebahagiaan, tapi anak itulah yang menjadi sumber kesedihan kita. Kenapa muslim di Indonesia ya? Kenapa orang terjadi ini? Anak yang
Dengan inilah yang bawa berita pada kita kerusakan mereka di dunia sampai akhir. Saya cukup khawatir. Penyelesaiannya hanya satu. Dapatkan kembali kunci kekekalan iman dan takwa. Alhamdulillah, kita ada kunci di sini. Kita dipimpin oleh seorang alim yang punya kekuatan iman dan takwa. Ini tidak dinafikan. Betul, kita bertuah, kita beruntung. Kalau nak jadi apa pun, insya Allah kita masih selamat lagi. Kita selamat lagi, insya Allah. Dengan keberkatan ini masih selamat lagi. Sebab itu jangan bersisihkan nikmat yang ada hari ini. Saya ulang tiap bulan, tak kisah, tak pernah habis lagi sekarang ini. Jadi kita pergi umrah, pergi mana-mana. Maka saya nak mengulang, saya nak memberikan sumbangan saya untuk mempertahankan kepimpinan ulama yang ada di negeri ini. Sudah wajib pertahankan. Kita nak apa? Kita nak apa? Pitih ada, bukan ada pitih. Nak tengok pitih banyak tu. Lihat orang di sana yang rumahnya tinggi, bangunan macam langit, Johor baik, Ipoh baik, Colombo baik. Mana kita jemaah yang tinggi? Apa maknanya? Kita masih boleh ada rumah tak berpagar di sini. Boleh tak? Tak ada masalah. Pagar pun tak tutup. Kalau tutup pun tak kunci. Saya tahu. Cuba merokok, cuba selangor, cuba perak, cuba ke bawah, ke belakang, ke serpan, ke bawah. Saya pergi sembahyang di masjid wilayah Persekutuan. Parking kita jauh ni, jauh. Sebab mana orang pejabat semua sembahyang. Dalam setengah kilometer kita jauh lagi. Lepas sembahyang pergi. Perjalanan nak pergi ke kereta ni 2-3 biji kereta kena pecah. Nak pergi ke kereta, bang kenapa? Kena pecah Ustaz. Apa yang hilang? Beg. Jalan lagi, pecah lagi. Kita pun buka. Kereta tu kena. Ha? Ya Allah, semakin penyambung sampai ke masjid. Kenapa? Sebab tak ada keberkatan. Hilang keberkatan. Okey kita dengan keadaan macam ini. Iman, takwa, ada lainnya. Dan kita kena pertahankan ini. Sebab itu musuh-musuh Islam amat cemburu dengan kita. Cemburu sangat berlantang. Kenapa? Dia tahu di sini masih ada benteng kekuatan yang boleh mempertahankan agama, mempertahankan kedaulatan. Masih ada negara diberikan. Tebakan tak ada. Waktu dia serang kita, dia serang dengan propaganda. Segala macam dia serang. Kita kena faham. Alhamdulillah sudah. Saya kalau begini di negeri lain, saya ceritakan tentang umum, tentang rakyat di Kelantan, tentang makan murah, tentang ganjil murah, apa murah ini. Dia tentang aman rumah tak dimasuki, rumah tak dipecah. Dia kata boleh. Kuncinya keberkatan. Sebab pemimpin yang ada itu dia faham makna amanah, dia faham kuasa itu amanah. Sebab itu dia jaga iman dan takwanya. Pemimpin lain dia faham kuasa itu amanah, tak faham. Kau buruk misalnya pemimpin itu dia faham kuasa amanah. Sebab itu berapa tahun dia pegang kuasa sebagai menteri besar. Mana ada dan mana mahliganya tak ada. Kalau saya cerita rumah menteri besar Kelantan tak ada pagar, orang macam tak percaya. Habis pondok polis di mana? Nah, kalau boleh buat apa pagar pun tak ada. Saya tak ada. Tak ada pengawal. Kita orang tak boleh nak terima gambaran
dengan tak ada bernikat, dengan tak ada rider, dengan tak ada escort, tak ada benda dia. Begini pukul 5 pagi, pergi suruh, nak kuliah suruh, biasa je gitu je. Dengan driver dia. Tak ada disambung napet, tak ada. Dia tak takut, terus tak takut apa. Dia nak pada musuh-musuh nak nanya dia ke. Takut apa orang lain. Pimpin lain, pakai bodyguard, pakai escort, pakai itu, pakai ini sebagainya. Dia takut, kenapa dia takut? Sebab dia jahat. Muncul saya. Sebab tu saya ulang bagi nak nampak kalau tak saya ulama dari jauh. Saya dari secara sehat, perlu masuk hospital. Untuk memastikan kalau boleh minum air minum apa ada ambil dengan sebab untuk umum ni dia tak cerita apa. Kalau kuliah dia apa dia dapat ilmu sebab dia tahu ilmu yang memberikan cahaya kepada alam. Semua projek-projek tak bercahaya lah. Cuma temporan saja. Ada pengkaji yang ya, independent research, satu kajian yang independent yang tidak terikat dengan mana. Buat kajian 3 masalah besar terhadap ini. Penggunaan projek Pulau Bulu guna beribu-ribu bekerja. Nak bina Syekh, nak bina Dewan, nak bina masjid, nak bina masjid Kristen. Sebelah masjid Kristen ada masjid yang tak Kristen. Macam mana 2 masjid Islam yang tak ada? Masjid Kristen ni bukan untuk sembahyang, untuk perhiasan. Harga 200 juta. 200 juta bukan untuk sembahyang. Tengok dia. Oh, masjid Kristen. Masjid Kristen ni masjid kacau-kacau. Jadi sebelahnya tu ada masjid betul untuk sembahyang. Lebih gila. Yang bekerja siapa? Orang-orang. Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Nepal, China semua. Sebab itu pengangguran. Dan saya khawatir inilah besok akan mengundi di Terengganu. Pekerja-pekerja yang akan mengundi. Seperti orang juga banyak projek sendiri. Rakyat mati sudah. Pengangguran. Kemiskinan. Harga turun balik. Miskin berapa? Selepas sahabat berapa? Belum naik dah. Selepas kita tak miskin sangat. Jatuh balik. Miskin semua. Dan dia tak ada. Masalah sosial. Kita kalau kemiskinan, kita ada pengangguran, tidak ada. Jangan. Soal keberkatan itu yang saya tekankan. Kalau kita faham itu sudah keberkatan hanya datang dengan kuncinya iman dan takwa. Alhamdulillah kita minta dalam fikir mana dia dan wal al-Islam ala dinil Islam. Dan nanti dalam Islam kena hidup dalam Islam. Dan hidup dalam Islam kena berjuang untuk Islam. Tak boleh Allah cari sendiri lah Ustaz. Tak. Sebab musuh Islam bekerja hari-hari nak bunuh Islam ni. Kalau kita tak pertahankan hati kita, dah lebih 1,5 juta anak kita murtad hari ini. Lebih 1,5 juta. Tekanan kepada sebuah agama semakin hebat hari ini. Malah tekanan kepada subjek agama, antara agama pun hebat sangat. Ya. Apabila diisytiharkan hari itu keputusan SDM, maka diisytiharkan tidak ada pelajar cemerlang. Sebab tak pecah rekod Alhamdulillah 17A tahun lepas. Orang di kerajaan ada yang dapat 18A. Kita pun tertanya-tanya. Jadi salah kira ke ataupun overlook ke, tak ternampak ke, tak terpandang ke?
kelas, sebab apa? Dia ada mata pelajaran agama tidak dikira. Kemudian tak perannya kita. Mata pelajaran agama tak dikira dalam mengukur pencemerlangan. Walhal yang buat mata pelajaran agama itu siapa? Dia juga. Dia buat, dia set curriculum, dia latih, dia buat teks, dia buat semua, bukan kelihatan buat. Kita ajar je. Mata pelajaran agama tidak dikira, not counted. Dan mesejnya jelas. Dia nak nampak kita mata pelajaran agama tak tujuh. Tahun ini saya dah dapat laporan daripada guru-guru sekolah, ramai budak sekolah, budak STM tak nak ambil mata pelajaran agama. Jadilah dia. Ada tu mak bapak yang kata nak tak payah ambil mata pelajaran agama lah, buat anak je. Kenapa mak? Tak dikira. Sedihnya. Sedih. Tertulis hati kita. Sebab kita orang Islam. Dan mata pelajaran agama itu kita lah, bukan orang kita punya. Ada pula mak bapak yang suruh anak ambil, anak pula tak nak ambil. Tak payahlah mama, buang masa ke, tak dikira pun. Yalah nak orang betul lah. Ambil benar. Ini serata Islam. Sebab itu, kalau kita tak defend, tak pertahankan, habis. Habis. Teruk kita. Dengan kes rasuahnya, dengan kes bunuhnya, dengan kes segala macamnya, sampai pada masalah pendidikan agama. Atau kita nak pertahankan. Wajib. Kenapa? Untuk apa? Untuk keselamatan kita dunia akhirat. Ya Zal Jalali wal Ikram, amifna ala dinil Islam. Saya nak mati dalam Islam. Untuk itu, saya mau hidup dalam kerangka Islam. Apa dia kerangka? Dalam framework, dalam sekitar Islam. Dan yang boleh buat ini ialah pemimpin-pemimpin yang nak Islam. Pemimpin yang tak Islam akan tolak Islam. Macam itu. Alhamdulillah, kehukum kita. Orang lain sibuk, ya, fikir nak namakan bandar masing-masing ini. Ya, Melaka bandar raya bersejarah. Ya, Shah Alam bandar raya Wakil. Penang bandar raya
Saya nak pemimpin saya tunjuk saya macam mana cari pahala. Tak payah tunjuk saya macam mana cari pemimpin. Saya tahu cari sendiri. Yang kita lupa biasa apa? Cari pahala ke cari pemimpin? Ada orang lupa cari duit. Seminggu, Allah. Seminggu tak cari duit. Ada. Aduh. Pagi, petang, siang, malam. Dia fikir apa? Duit. Di mana ada duit. Nak tidur pun, mimpi pun. Yang kita lupa apa? Wah, cari pahala. Guru kalau bercakap, ada cerita apa duit? Tak ada. Dosa pahala, syurga neraka. Islam Allahu Akbar. Boleh belai? Ubah dulu kewajiban. Apa lagi kita? Saya lihat kalau kita buka hati kita jangan buat perhitungan orang ini. Saya wajib terlibat dengan kerja wajib. Tak boleh tengok lagi dah. Tak apalah, tak buat je lah ya. Kami tengok je lah. Tak boleh. Oh, Kelantan ni tak boleh. Kelantan ni mesti menang ya. Serta berpuluh-ribu penghuni Indonesia sudah mendaftar di Kelantan. Kamu telah tahu? Tahu tak? Dah tahu buat apa? Mana anak kita? Kenapa tak daftar? Menantu kita daftar. Kemudian setiap kita bagi tahu, cek nama ada tak? Cek nama ada tak? Pada hari mengundi, nama hilang, tak boleh protes. Nama hilang. Sampai orang isi. Lepas tu, macam tu je lah. Berpuluh-ribu orang serta sudah datang di sini. Paling sedikit kita dapat asal 40,000. Paling sedikit. Lebih lagi, mungkin lebih lagi. Kedah macam tu juga, Perlis macam tu juga. Habis yang Perak, Selangor, ada. Beratus ribu. Indo, bangsa, Pakistan, Nepal, Myanmar. Daftar sebagai ingat. Muka orang Nepal. Pernah dengar tak orang Nepal? Myanmar. Pernah tengok? Muka macam muka siapa? Macam muka kerana. Sama macam muka itu. Macam muka. Macam ni muka dia. Cuma bahasa dia tak ada. Tapi cakap nak mengundi dia pun cakap. Balik. Tulis kata. Tak boleh cakap pun. Pastikan semua tegak cita-cita. Mulai dari aku wajib bekerja untuk Islam. Wajib saudara. Saya letak Kelantan ini bukan fardu kifayah, fardun alal ain. Fardu ain dah. Tak boleh mengharap-harap. Tak jelabat. Tak boleh. Setiap kita wajib. Jangan ada satu hari orang lalu kita tak mikir macam mana orang nak perhatikan kebenaran peristiwa pergerakan ini. Jangan ada satu hari berlalu kita tak fikir benda itu sudah. Betul. Sebab mereka tak henti akan bergerak. Mereka cukup tunggu. Kalau kita tak boleh bekerja untuk Islam, saya minta sangat hal ini. Paling tidak kita berjanjilah. Kalau tak boleh bekerja untuk Islam, berjanjilah. Bantulah kerja Islam. Nak buat kerja Islam, takut. Macam-macam macam-macam Allah. Anak kita dinampu lah. Yang kita beraku janji. Yang kita bersiswa lain. Okey. Tak boleh bekerja untuk Islam, saya minta sangat. Bantu kerja untuk Islam. Berikan sumbangan. Tak ada apa-apa. Duit, tenaga, masa, pemikiran, hadir program, ramaikan program, bantu. Sebarkan risalah, sebarkan CD, sebarkan surat khabar, bantu kerja Islam. Kalau tak boleh juga, minimum saya minta jangan halal
bukan orang Cina, bukan orang Siak. Yang tak senang dengan ceramah saya malam ini, kenapa? Saya tahu, di mana-mana begini, sungguh. Saya minta, kalau tak nak kerja Islam, ada bantu minimum saya minta. Jangan ada give away lah. Orang aku nak kata orang dia, aku tak akan buat dia. Alhamdulillah, syukur. Pahala dah. Tak ganggu pun, pahala dah. Tu dia. Kenapa? Sebab kalau ganggu, dosa. Mengganggu kerja-kerja Islam, maknanya memusuhi Islam. Memusuhi Islam, maknanya menolak Islam. Tolak Islam, maknanya kafir. Kafir terus. Saya kafir. Dan siapa mengganggu kerja Islam, kafir.